Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Ahtaramu al-fadilah Dr. Azhar bin Abdullah muhadiran limadhin panel code wal asdiqai al-a'izza. Yang ana hormati Dr. Azhar bin Abdullah selaku pensyarah bagi madah panel code dan sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian. InsyaAllah pada pembentangan video kali ini kami akan berkongsi dengan sidang pendengar yang dirahmati Allah. Tajuk berkaitan dengan jenayah memiliki senjata api. Nama saya Nik Muhammad Syahidi bin Azman, nombor metrik 20022017. InsyaAllah pengenalan bagi jenayah senjata api ialah senjata api ini ialah alatan yang digunakan sebagai senjata yang boleh ditembak sama ada satu ataupun berganda projektil yang ditujahkan pada kelajuan tinggi oleh gas yang mana dihasilkan melalui kecepatan pembakaran yang mana dibataskan dari pendorong. Proses dari kecepatan pembakaran secara teknikalnya dikenali sebagai nyahflagrasi. Baik. Apakah menurut persoalannya, adakah masyarakat boleh menggunakan senjata api dengan begitu sahaja, dan bagaimanakah menurut Undang-Undang Malaysia? InsyaAllah kami akan ulaskan secara umum tentang penggunaan dan penggunaan yang sah di sisi Undang-Undang Malaysia. Baik, pengenalan tajuk kajian jenayah memiliki senjata api. Yang pertama, peruntukan Undang-Undang Malaysia Akta 37 senjata api, iaitu penalti lebih berat 1971. Suatu akta bagi mengadakan penalti lebih berat kerana menggunakan senjata api pada melakukan kesalahan tertentu dan bagi kesalahan tertentu berkenaan dengan senjata api, dan bagi membuat peruntukan khas berkenaan dengan bidang kuasa mahkamah mengenai kesalahan di bawahnya dan pembicaraannya. Maka inilah diperbuat undang-undang oleh Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dengan nasihat dan persetujuan Dewan Negara dan Dewan Rakyat yang mana bersidang di dalam parlimen dan dengan kuasa daripadanya seperti yang anda sebut. Okey, secara ringkasnya, tajuk ringkas pemakaian, pemulaan kuat kuasa dan tempoh lama. Okey, yang pertama tajuk. Akta ini bolehlah kita dinamakan Akta Senjata Api penalti lebih berat 1971. Pemakaian. Yang kedua, pemakaian. Akta ini hendaklah terpakai di seluruh Malaysia. Ketiga, permulaan kuat kuasa. Akta ini hendaklah mula berkuat kuasa pada tarikh yang ditetapkan oleh menteri yang bertanggungjawab atas ketenteraman awam melalui pemberitahuan dalam warta yang tidak lebih awal dari tarikh pemberitahuan yang disiarkan. Tempoh pula yang keempat, akta ini hendaklah terus berkuat kuasa sehingga ia dibatalkan dengan ketetapan yang diluluskan oleh kedua-dua majlis parlimen, iaitu dengan syarat bahawa pembatalan itu tidak menyentuh apa-apa jua yang telah dilakukan dahulunya menurut akta ini. Menurut tafsiran, dalam akta ini iaitu berdagang senjata api yang bermaksud yang pertama, menjual atau memindahkan miliknya atau menyimpan atau mendedahkan untuk dijual ataupun dipindah milik sesuatu senjata api bersalahan dengan subsection 9 Akta Senjata 1960 Akta 206. Yang kedua, membaiki
atau menerima untuk dibaiki sesuatu senjata api bersalahan dengan subsection 9 2 Akta, iaitu memindah milikkan, menjual atau menawarkan untuk dijual sesuatu senjata api kepada seseorang yang lain daripada seorang yang dinyatakan dalam subsection 11 Akta itu, atau mengimport sesuatu senjata api bersalahan dengan subsection 15 Akta itu dipotong oleh Akta A266. Kesalahan berjadual, artinya apa-apa kesalahan yang dinyatakan dalam jadual mahkamah rendah, iaitu mempunyai pengertian yang diberikan kepadanya dalam Seksyen 3 Akta Mahkamah Kehakiman 1964 Akta 91. Seterusnya kita pergi kepada penalti. Penalti kerana, yang pertama, penalti kerana melepaskan tembakan daripada suatu senjata api pada melakukan sesuatu kesalahan berjadual. Sebagai contoh, seseorang yang pada masa melakukan atau mencuba melakukan atau bersubahat melakukan sesuatu kesalahan berjadual, iaitu melepaskan tembakan daripada suatu senjata api dengan niat hendak menyebabkan kematian, iaitu orang panggil means real, atau kecederaan pada seseorang actorious, hendaklah dihukum mati walaupun tiada apa-apa kecederaan berlaku oleh sebabnya. Penalti seterusnya, penalti bagi rakan sejenayah dalam hal melepaskan tembakan senjata api. 3A. Jika dengan niat hendak menyebabkan kematian atau kecederaan pada seseorang melepaskan tembakan senjata api pada masa melakukan atau cuba melakukan atau bersubahat melakukan sesuatu kesalahan berjadual, setiap seorang daripada rakan sejenayahnya mengenai kesalahan itu yang berada di tempat kesalahan itu dilakukan atau cuba dilakukan atau disubahati dilakukan, yang mungkin dengan munasabah dianggap telah mengetahui bahawa orang itu telah membawa atau ada dalam miliknya atau di bawah jagaannya atau kawalannya senjata api itu, hendaklah walaupun tiada apa kecederaan yang disebabkan oleh lepasan tembakan itu dihukum mati, melainkan jika dia membuktikan bahawa dia telah mengambil segala langkah yang munasabah untuk mencegah lepasan tembakan itu. Jadi banyak lagi penalti hukuman bagi pemilikan jenayah senjata api ini. Cuma masa yang tidak mengizinkan. Wallahu alam, ana serahkan kepada pembentang seterusnya. Dipersilakan. Okey, terima kasih kepada rakan sahabat Nik Muhammad Syahidi atas pembentangan mengenai pengenalan lebih kepada pengenalan jenayah memiliki senjata api. Jadi insya-Allah saya Muhammad Faris bin Muhammad Fazri, nombor metrik 200222022. Jadi saya akan menyambungkan pembentangan mengenai jenayah memiliki senjata api. Jadi di sini ada beberapa bahagian mengenai jenayah memiliki senjata api. Iaitulah lesen-lesen senjata dan permit-permit senjata. Yang pertama ialah seseorang tidak boleh memiliki ataupun membawa ataupun menggunakan senjata-senjata tanpa lesen senjata atau permit senjata. Ini dia menyatakan bahawa tertakluk kepada akta ini dan peraturan-peraturan yang dibuat di bawahnya, seseorang tidak boleh memiliki, menjaga, mengawal apa-apa senjata atau peluru kecuali ia memegang suatu lesen senjata yang diberi kepadanya di bawah Seksyen 4. Dan seterusnya, walau apapun subsection 1, seseorang boleh membawa dan menggunakan senjata atau peluru mengikut syarat-syarat suatu permit yang sah yang mana diberi kepadanya di bawah Seksyen 4. Jadi dengan syarat ini bahawa ada berkuat kuasa suatu lesen senjata mengenai senjata dan peluru yang telah diberi kepada seseorang yang lain. Dan yang kedua pula ialah pemberian dan membaharui lesen-lesen senjata dan permit-permit senjata. Di sini menyatakan suatu permohonan untuk suatu lesen senjata atau permit senjata hendaklah dibuat dalam borang yang ditetapkan kepada kepegawai polis negeri di mana pemohon tinggal, dan hendaklah menyatakan bukti-bukti tertentu sebagaimana yang diperlukan dalam borang tersebut.
Jadi syarat itu tertaluk kepada atas ini juga, mana-mana peraturan yang dibuat di bawahnya, seorang ketua pegawai polis boleh memberi kepada seseorang pemohon suatu lesen senjata atau permit senjata mengikut mana yang berkenaan jika ia berpuas hati bahawa pemohon mempunyai alasan baik untuk memiliki, menjaga atau mengawal, membawa dan menggunakan mengikut mana-mana yang berkenaan senjata dan peluru mengenai permohonan dibuat dan bahawa orang itu boleh diberi kuasa untuknya tanpa bahaya kepada keselamatan awam ataupun kepentingan awam. Jadi seterusnya, suatu lesen senjata juga atau permit senjata hendaklah dibuat dalam borang tertentu sebagaimana ditetapkan dan hendaklah menetapkan syarat-syarat dan sekatan-sekatan tertaluk kepadanya lesen itu dipegang, jenis dan nombor atau tanda pengenalan lain mengenai senjata itu dan mengenai peluru pula, kuantiti yang dibenarkan untuk disimpan pada sesuatu masa dan perkara-perkara lain sebagaimana yang akan ditetapkan. Jadi yang seterusnya, butir-butir tiap-tiap lesen senjata atau permit senjata yang diberi atau dibaharui di bawah seksyen ini hendaklah dicatatkan dalam sebuah daftar yang akan disimpan oleh ketua pegawai polis bagi sebuah negeri dalam borang dan cara tertentu dan pada suatu tempat tertentu sebagaimana yang akan ditetapkan. Yang ketiga pula ialah sekatan-sekatan atas pemberian lesen-lesen senjata dan permit-permit senjata. Yang pertama, lesen senjata tidak boleh diberi atau dibaharui untuk apa-apa jenis senapan patah. Senapan patah dam datu boleh menembak berkali-kali, melainkan tempat isi peluru senapan itu telah diubah atau disumbak secara tetap yang menyebabkan senapan itu boleh menembak satu peluru sahaja apabila pemetik senjata ditarik atau dalam kes senapan dua laras, satu peluru bagi tiap-tiap laras. Jadi yang selain itu sepucuk senjata yang direka bentuk atau disesuaikan bahawa jika pemetiknya ditekan berdil-berdilan akan terus dilepaskan sehingga pemetiknya tidak ditekan lagi atau tempat isi peluru yang mengandungi berdilan-berdilan itu kosong. Jadi sepucuk senjata dari apa-apa jenis yang direka bentuk atau disesuaikan untuk melepaskan apa-apa cecair berbahaya, gas atau lain-lain benda. Itu juga dengan granit ataupun bom. Jadi apa-apa peluru yang mengandungi atau direka bentuk disesuaikan untuk mengandungi apa-apa cecair berbahaya, gas atau lain-lain benda. Jadi dengan syarat bahawa ketua pegawai polis negeri di mana seorang pemohon sekurang-kurangnya berumur 18 tahun. Yang ketiga, lesen senjata atau permit senjata tidak boleh diberi di atas nama mana-mana firma, perkongsian, syarikat atau perbadanan. Tetapi tidak ada apa dalam seksyen ini boleh mencegah suatu lesen senjata dikeluarkan kepada seseorang yang bertanggungjawab yang dipilih oleh atau bagi pihak suatu firma, perkongsian, syarikat atau perbadanan untuk memiliki, menjaga ataupun mengawal senjata atau peluru yang dipunyai oleh firma, perkongsian, syarikat atau perbadanan. Jadi yang keempat pula ialah kehilangan atau kerosakan atau menghilangkan dan sebagainya tanda-tanda di atas senjata dan peluru. Yang pertama, apabila apa-apa senjata hilang atau rosak atau apa-apa peluru hilang, jadi orang tersebut dalam mana-mana lesen senjata yang mana senjata atau peluru berkait dan mana-mana orang lain yang ada dalam miliknya senjata dan peluru sebelum sahaja kehilangan atau kerosakan senjata itu hendaklah dengan seberapa segera, tetapi walau bagaimanapun dalam tempoh 14 hari selepas dipastikan kehilangan atau kerosakan membuat suatu laporan mengenainya di balai polis yang hampir sekali dengan tempat di mana orang-orang itu masing-masing tinggal. Dan jika gagal membuat laporan demikian dalam tempoh tersebut, tiap-tiap orang tersebut adalah disabitkan dikenakan denda tidak melebihi RM1,000. Yang kedua, mana-mana orang yang dengan sengaja memadam, mencacat, meminda, melancong atau memalsukan apa-apa tanda yang digunakan untuk pengenalan mana-mana senjata atau peluru oleh pengilangnya atau dengannya apa-apa senjata atau peluru boleh dikenakan mengikut mana-mana lesen senjata atau yang telah dilekatkan di bawah seksyen 4. Jadi seterusnya dengan tipuan menandakan apa-apa senjata atau peluru dengan apa-apa tanda yang merupakan atau dicadang supaya merupakan apa-apa tanda yang dirujuk dalam perenggai atau dengan sengaja merosakkan apa-apa senjata tanpa kebenaran bertulis dari ketua pegawai polis negeri.
Jadi yang kelima pula, penalti kerana memiliki atau membawa senjata dan peluru tanpa suatu lesen atau permit. Jadi mana-mana orang yang melanggar peruntukan-peruntukan atas ini ada dalam miliknya jagaan atau kawalan atau membawa atau menggunakan apa-apa senjata atau peluru tanpa suatu lesen senjata ataupun permit senjata selain daripada yang dibenarkan oleh lesen atau permit dalam hal peluru melebihi kuantiti yang dibenarkan, ataupun gagal mematuhi apa-apa syarat mengikut apa-apa sekatan tertaluk kepada suatu lesen senjata atau permit senjata dipegang olehnya. Jadi hendaklah jika disabitkan dikenakan mengenai apa-apa pelanggaran tersebut hukuman penjara selama tempoh tidak melebihi 7 tahun atau dikenakan denda tidak melebihi RM10,000 atau kedua-duanya sekali. Jadi setakat itu sahajalah daripada saya. Saya serahkan kepada pemerintah seterusnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ahmad Faik bin Afifi, nombor metrik 2002204. Dan seterusnya bab senjata tiruan. Penalti bagi penggunaan dan pemilikan senjata dan senjata tiruan dalam kes-kes tertentu. 1A. Jika mana orang membuat atau cuba membuat apa-apa jua penggunaan sesuatu senjata atau senjata tiruan dengan tujuan membantah dan menghalang penangkapan atau tahanan yang sah mengenai dirinya atau mana-mana orang lain, maka ia hendaklah jika disabitkan dikenakan hukuman penjara seumur hidup atau selama tempoh tidak melebihi 14 tahun. B. Jika mana yang melakukan sesuatu kesalahan di bawah seksyen ini mengenai tangkapan atau tahanan yang sah bagi dirinya bagi mana-mana kesalahan yang lain telah dilakukannya, maka dia hendaklah dikenakan penalti yang ditentukan di bawah seksyen ini sebagai tambahan kepada apa-apa penalti yang ia boleh dikenakan untuk kesalahan yang lain itu. Kedua, jika mana-mana orang semasa melakukan kesalahan atau semasa ia ditangkap, mana-mana kesalahan yang ditentukan dalam jadual pertama ada dalam miliknya apa-apa senjata atau senjata tiruan, maka ia hendaklah melainkan ia menunjukkan bahawa ia memiliki atau tujuan yang sah dikenakan jika disabitkan hukuman penjara selama tempoh tidak melebihi 10 tahun sebagai tambahan kepada apa-apa penalti yang boleh dikenakan untuk kesalahan yang ditentukan dalam jadual tersebut. Nombor 3, jika ada perbincangan mana-mana orang untuk sesuatu kesalahan di bawah seksyen 1, mahkamah tidak puas hati bahawa orang yang didapati bersalah kerana kesalahan itu, tetapi berpuas hati bahawa orang itu didapati bersalah kerana sesuatu kesalahan dimaksudkan di bawah seksyen 2. Mahkamah boleh mendapati ia bersalah kerana kesalahan di bawah seksyen 2 tersebut dan dengan ini orang itu akan dikenakan hukuman selanjutnya. Seterusnya memiliki dan mengimport senjata tiruan. Mana-mana orang yang mengimport dan ada dalam miliknya atau jagaan sesuatu senjata tiruan, hendaklah ia disabitkan, dikenakan hukuman penjara selama tempoh tidak melebihi 1 tahun atau dikenakan denda tidak melebihi RM5,000 atau kedua-duanya sekali. Dengan syarat bahawa tidak menjadi kesalahan yang di bawah seksyen ini. A. Bagi orang di bawah umur 14 tahun untuk memiliki senjata tiruan atau bagi mana-mana orang yang mengimport atau memiliki senjata tiruan di bawah dan mengikut suatu lesen dan golongan tertentu sebagaimana yang ditetapkan dikeluarkan oleh ketua polis bagi negeri di mana orang itu tinggal, atau dalam kes seseorang mengimport senjata dalam urusan biasa perniagaan dan mana ia menjalankan perniagaan. Seterusnya peruntukan-peruntukan yang memendekkan senjata dan mengubah senjata tiruan. Pertama, seseorang selain daripada seseorang peniaga senjata yang berlesen mempunyai kebenaran bertulis terlebih dahulu dari ketua pegawai polis bagi negeri di mana penjaga itu menjalankan perniagaan boleh memendekkan laras mana-mana senjata. Nombor 2, seseorang tidak boleh mengubah apa-apa bentuk sesuatu senjata sebelum pengubahan itu. Maka benda itu memang boleh dibentuk supaya tidak boleh dilepaskan tembakannya. Apa-apa
berdilan melalui larasnya. Ketiga, mana-mana orang yang melanggar Seksyen 1 atau 2 hendaklah bagi tiap-tiap kesalahan jika disabitkan dikenakan hukuman penjara selama tempoh tidak melebihi 14 tahun atau dikenakan denda tidak melebihi RM10,000 atau kedua-duanya sekali. Yang terakhir, mana-mana orang di dalam miliknya suatu senjata yang telah dipendekkan tanpa kebenaran bertulis yang dirujukkan dalam Seksyen 1 atau sesuatu senjata yang diubah sebagaimanapun ia tersebut di atas boleh dikenakan penalti yang diperuntukkan dalam Seksyen 3. Setakat itu saja daripada anak. Saya serahkan kepada pembahasan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ismi Muhammad Izza Hamdi Sufyan Sauri, nombor metrik 2002-2029. InsyaAllah, seterusnya anak akan membentangkan berkenaan contoh-contoh atau misalan-misalan dan kes mahkamah. Sebelum itu, anak nak tanya, adakah jelas sarana? Jelas ke? Jelas. InsyaAllah. Okey. Misalan-misalan ni contohnya seperti A ni, A diserang oleh sekumpulan perusuh yang mencuba untuk membunuhnya. Ia tidak dapat menjalankan hak-hak untuk mempertahankan diri dengan secukupnya dengan tidak melepaskan tembakan ke arah kumpulan perusuh itu. Dan ia tidak dapat melepaskan tembakan itu dengan tiada mendatangkan bahaya kerosakan kepada kanak-kanak yang bergurau dengan kumpulan perusuh itu. Ini tidaklah melakukan kesebaran kesalahan jika dengan melepaskan tembakan itu ia mencederakan mana pihak. Seterusnya, A tembak Z dengan niat hendak membunuhnya. Z mati. A adalah melakukan kesalahan membunuh orang. Seterusnya, A dengan tiada apa-apa sebab tembakan meriam yang berisi peluru ke arah sekumpulan orang, lalu membunuh seorang daripada mereka. A adalah melakukan kesalahan membunuh orang walaupun ia mungkin tiada suatu rancangan terdahulu hendak membunuh seseorang yang tertentu. Seterusnya, melibatkan kes mahkamah. Hua Qiang didakwa pada 29 September 2018 kerana memiliki pistol Smith dan Wesson mengikut Seksyen 8 Akta Senjata Api kurungan penalti lebih berat 1971 dan juga atas cubaan membunuh K. Kalidas di hadapan sebuah rumah di Batu 34 Jalan Pantai Tanjung, Piandang, daerah Kerian, Perak pada 2.15 pagi 19 Julai 2018. Seterusnya ke mahkamah di Kuala Lumpur, seorang remaja mengaku tidak bersalah di Mahkamah Magistrate Ampang di sini pada atas 3 pertuduhan memiliki pistol dan peluru selain melepaskan tembakan di atas jalan tertutup di Cyberjaya. Tertuduh Aidil Irfan Sukri 22 tahun membuat pengakuan itu di hadapan Magistrate Nurmaizan Rahim sebaik semua kertas pertuduhan dibaca jurubahasa mahkamah. Jadi mengikut pertuduhan pertama, Aidil Irfan ini didakwa memiliki satu pistol Glock 19 J4 tanpa lesen di tingkat 7 Ampang Putera Residensi Jalan Ampang Putera 6 pada 1.10 pagi 2 Mac. Bagi pertuduhan kedua, dia ni didakwa memiliki sebanyak 24 butir peluru amunisi kaliber 9mm tanpa lesen di lokasi dan tarikh dan masa yang sama. Dia juga didakwa mengikut Seksyen 8 kurungan A Akta Senjata 1960 yang memperuntukkan penjara tidak lebih 7 tahun atau didenda tidak melebihi Rs10,000 atau kedua-duanya sekali bagi setiap pertuduhan. Bagi tuduhan ketiga pula, dia ni didakwa melepaskan tembakan di satu tempat yang tidak dibenarkan secara bertulis oleh Ketua Pegawai Polis di jalan tertutup berhampiran persimpangan Jalan Persiaran Harmoni Cyberjaya jam 6 petang pada sekitar bulan November 2019. Jika disabit kesalahan, tertuduh ni boleh dikenakan penjara
tidak melebihi setahun atau didenda tidak melebihi 2,000 atau kedua-dua sekali di bawah Seksyen 43 atas senjata 1960. Seterusnya, kesimpulan daripada kami semua, setiap negara itu mempunyai berbagai undang-undang seperti ordinan-ordinan darurat dan peraturan-peraturan yang dibuat di bawahnya. Akta Keselamatan Dalam Negeri 1960, Akta Asutan 1948, Akta Pertubuhan 1966, Akta Mesin Cetak Penerbitan 1984. Dan juga undang-undang jenayah ni biasa untuk memelihara keselamatan negara dan ketenteraman awam. Akta Keselamatan Dalam Negeri 1960 khususnya membolehkan pihak berkuasa mencegah sesiapa daripada bertindak secara yang boleh memudaratkan keselamatan pemeliharaan. Perkhidmatan perlu atau kehidupan ekonomi Malaysia. Penguatkuasaan undang-undang tersebut tidak terhad kepada ancaman komunis sahaja. Wallahu a'lam. Sekian saja daripada kumpulan kami.